Hari ini bersama dengan sebuah kisah, iaitu kisah Dzulqarnain dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Di dalam Al-Quran ada banyak cerita, maka pengkisahan ini adalah salah satu daripada cara untuk memberikan keinsafan dan pengajaran kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Dia bukan untuk kanak-kanak. Kisah bukan sahaja untuk kanak-kanak, tetapi kisah lebih mendatangkan kesan dan penghayatan kepada orang yang mendengarnya, dan dia lebih disukai oleh manusia. Sebab itu ada ratusan kisah di dalam Quran, ratus kisah, sehingga para ulama karang qasasul Quran. Belilah kitab, ada dalam bahasa Malaysia lagi, dah ada sekarang. Dulu bahasa Arab, entah noh, cuma nak kena tengok pengarang, pengarang yang berdisiplin, yang berpegang dengan, orang kata, yang ada peraturan lah, ambil hadis yang sahih, yang hasan. Dia tak ambil cerita-cerita masuk dalam tu. Jadi tengok kisah-kisah dalam Al-Quran yang dibawa dan dikekal serta diabadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu daripada kalamullah Azza wa Jalla. Jadi kisah ada dalam Quran ni, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah semua kisah yang ada dalam ni dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kisah sahih lah, kisah yang memang tak perlu bahas. Bila sebut Dzulqarnain, betulkah ada seorang raja beriman nama Dzulqarnain? Dia tak boleh. Jangan tanya betulkah dah, sebab ni ayat Quran. Kalau kisah tu tak ada dalam Quran, baru kita boleh nak tengok pula dia punya kedudukan kisah tu. Adapun kisah ni Dzulqarnain, Ya'juj wa Ma'juj, kisah-kisah ni apabila dia diceritakan dalam Quran, maka dia adalah mutawatir. Kalau ingkar, boleh jadi kufur. Nah, bukan ingkar satu kisah, satu huruf dalam Quran. Kalau kita anggap dan kita beriman, kita yakin kata tak ada satu huruf, alif lam mim, kita kata alif naknya ditambah. Pada kurun ketiga dia buat cerita, sebenarnya asal lam mim saja. Siap. Alif je dia nafi, kufur. Sebab yang tu adalah mutawatir. Dia Quran kalamullah. Boleh buka yang ada Quran, ayat 83 surah Al-Kahfi. Surah Kahfi ni surah yang kita baca tiap-tiap minggu, daripada awal ayat 1 sampai ayat 100 berapa. Hak boleh jawab tu baca, hak tak boleh jawab tu faham lah kan. Kalau baca tiap minggu dia boleh jawab ayat 1 sehingga ayat 110. Ayat 110 tiap-tiap minggu kita baca. Maka kalau masjid ni buat daurah surah Kahfi, sangat bagus, supaya bila kita baca tu kita faham makna. Seronok surah Kahfi ni. Kalau tak faham makna pun, dia antara surah yang sangat tinggi dia punya kesan dia. Semua surah dalam Quran kita baca, rasa hati kita disiram dengan air, semua surah. Tapi dia ada surah-surah yang tertentu, surah Maryam, surah Kahfi, surah Yasin, surah Fatihah. Ni antara surah-surah tertentu kalau kita baca dia macam 2 kali lebih terkesan lah. Dia ada rahsia dia yang tersendiri, sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Sesuai apa yang Nabi sebutkan. Jadi kisah Dzulqarnain dengan Ya'juj Ma'juj ni bermula daripada ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak ada Quran terjemahan, buka Quran yang ada dalam handphone tuan-tuan. Kod dia duduk tepi game Clash of Clans ke, Quran tu kan.
Kan game banyak kita download, takkan Quran tak ada, no? Ada orang saya suruh buka ni, kita buka lah Quran dalam ni, dia kata tak ada. Ambil handphone dia tu, dia game ada 3-4 kan, Quran tak ada. Sekarang ni boleh download, no? Muslim Pro antaranya yang mudah lah sekali dengan terjemahan. Boleh buka daripada situ. Ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Zulqarnain dia tak hidup. Zulqarnain tidak berjumpa dengan Ya'juj wa Ma'juj. Sekejap kita akan sebutkan secara terperinci. Bila dia sebut di sini, tuan-tuan tengok tafsir, mereka akan bertanya kepadamu, mereka ni ialah orang-orang Quraisy Mekah. Satu hari ayat ni turun ketika Nabi masih lagi di kota Mekah lah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok, dalam ni dia tak sebutkan, kita tengok di belakang. Kita tengok di belakang surah Al-Kahfi, Makkiyah. Dia akan tulis surah Al-Kahfi ni Makkiyah, bermaksud dia diturunkan sebelum hijrah. Mereka bertanya kepadamu, iaitu mu tu Nabi Muhammad. Yas'alunaka, ka, tuan-tuan tengok kan dalam Quran kan, ka tu kamu tu wahai Muhammad. Mereka akan bertanya tentang Zulqarnain. Ketika Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 13 campur 10 23. Tempoh menjadi Rasul 23 tahun. Maklumat ni balik tanya anak masing-masing. Ni saya balik tanya anak masing-masing. Panggil anak, tanya sirah. Berapa lama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul? 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Waktu menjadi Rasul di kota Mekah, segala jenis cacian, segala jenis maki, pukul, tangkap sahabat, seksa, bunuh, berdebat, tawarkan dengan tawaran dunia, wanita, kekayaan, menjadi Raja Mekah dan sebagainya, macam-macam. Kesemuanya tewas. Sampailah mereka mempelakwa kepada Nabi Muhammad macam inilah. Kami sembah Tuhan kamu setahun dan kemudian kita sembah Tuhan kami pula setahun. Nabi kata tidak sama sekali. Okey, tak boleh setahun, 6 bulan. 6 bulan kita sembah Allah, 6 bulan lagi kita sembah berhala-berhala kami. Tak boleh sebulan, tak boleh seminggu, tak boleh sampailah sehari. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jawab wahai Muhammad. Qul ni apa? Jawab wahai Muhammad. Bagi tahu wahai Muhammad. Beritahu kepada mereka Muhammad. Katakan kepada mereka wahai Muhammad. Tu qul, tuan-tuan duk baca tu. Qul huwallahu ahad. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Apabila mereka menawarkan kepada Nabi untuk sembah sehari, 2 hari, sebulan, setahun, la a'budu ma ta'budun. Aku takkan sembah apa yang kalian sembah. Sampai ayat akhir kali, lakum dinukum waliyadin. Kalian agama kalian, kami agama kami. Tiada kompromi. Jadi Quraisy cuba semua jenis percubaan, tak berjaya. Siapa baca sirah dia boleh tengok bagaimana Quraisy setiap hari mereka akan cipta senjata apa untuk menghancurkan perjuangan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Tiap-tiap hari, setiap hari. Sampai satu hari Quraisy kata macam ni, kita pergi jumpa dengan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Tanya ulama Yahudi dan Nasrani,
soalan-soalan yang Muhammad tak boleh jawab. Ataupun kita tanya mereka, ulama-ulama ni, apa kita nak tanya Muhammad? Kenapa pemimpin Quraisy kata kita kena pergi? Sebab di Mekah tak ada orang Yahudi dan Nasrani. Tak ada. Kalau ada pun tersangat ganjil. Seperti Waraqah ibn Naufal, sepupu kepada Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Dia ni menghafal Taurat dan Injil. Dia duduk di Mekah, tapi jarang sangat. Kemudian tak ada dah ulama-ulama Yahudi Nasrani, tak ada di kota Mekah, kena pergi Madinah. Maka 2-3 orang pemimpin, 3 orang pemimpin Quraisy pergi Madinah, jumpa ulama-ulama Yahudi dan Kristian, Nasara, tanya, kami nak buat macam mana dengan Muhammad ni? Lalu ulama-ulama Kristian dan Yahudi kata, tanya kepada Muhammad. 3 soalan yang terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil, hanya para nabi mengetahuinya. Ini benda yang menarik. Hadis-hadis ni yang menarik. Daripada sini, daripada hadis-hadis sahih ni, kita dapat tahu tentang beberapa isi kandungan Taurat dan Injil yang sama dengan Quran. Yang sama dengan Quran. Antaranya yang ni, hadis ni. Dan banyaklah lagi. Yang tu boleh buat tajuk ceramah. Kandungan Taurat dan Injil yang sama dengan Quran berdasarkan hadis sahih. Tajuk tu. Jadi mereka pergi jumpa dengan ulama-ulama Kristian Yahudi ni. Apa kami nak tanya? Maka ulama Yahudi dan Kristian kata, ada 3 soalan hanya Rasul sahaja yang mengetahui. Kalau dia boleh jawab, fahuwa nabiyyun mursal, maka dia pasti seorang nabi. Tetapi kalau dia tak boleh jawab, Muhammad tak boleh jawab, fahuwa rajulun yataqawwal, maka dia lelaki yang suka reka perkataan, suka reka cerita. Tanya Muhammad, soalan pertama, an malikin tawaf, seorang raja yang berlegar-legar daripada barat ke timur dengan kerajaannya. Tanya soalan kedua kepada Muhammad, fityatin da'u fi zamanil awal, sekumpulan anak remaja yang hilang dulu ni, Ashabul Kahfi lah, kan duduk dalam gua tu lama. Dan yang ketiga, tanya Muhammad tentang ruh, tentang kumpulan musyrikin Mekah ni, pemimpin, menteri-menteri Mekah ni seronok lah, dapat buah, orang panggil buah pukul maut ni. Siaplah Muhammad lepas ni. Dalam keadaan ketika pemimpin Quraisy balik, perasaan mereka berbelah bagi, Muhammad ini Rasul ataupun tidak. Dalam masa yang sama, ulama-ulama Kristian dan Yahudi tahu Muhammad itulah Rasul. Dua keadaan tak sama. Ketika orang-orang Yahudi, ulama Yahudi suruh tanya 3 soalan ini, dalam keadaan mereka begitu yakin, tak boleh tolak, Muhammad sebenarnya dialah Rasul dan Nabi. Sebab apa? Sebab dalam kitab Taurat dan Injil diperincikan watak dan pribadi Rasul akhir zaman lebih banyak perinciannya daripada kamu mengenali anak kamu sendiri. Dalam Taurat dan Injil, Nabi yang bergelar Al-Amin, Nabi yang tidak mengangkat suara, Nabi yang anak yatim, yang di belakang badannya ada tanda, dalam Taurat dan Injil. Jadi ulama Yahudi tahu Muhammad itu adalah Rasul akhir zaman, tetapi keta'assuban, fanatik, membutakan daripada mereka melihat dan melafazkan kebenaran itu. Sebab tu jangan fanatik, entah bahaya, jangan ta'assub.